Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih pada tema alam sekitar dan teknologi hijau. Tajuk Mesrai Alam. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.2 dalam kurungan 1 Roman dan 2 Roman. Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Okey, untuk hari ini kita sentuh pada kemahiran menulis. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina 5 jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercapah. Okey, untuk kriteria kejayaan, murid dikira berjaya dalam PDPR pada hari ini sekiranya mereka boleh membina 5 jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercapah. Okey, sebelum tu kita tengok pada buku teks muka surat 37 terlebih dahulu. Okey, sebelum kita jawab soalan bercapah dan soalan bertumpu ni, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan soalan bertumpu, apa yang dimaksudkan dengan soalan bercapah terlebih dahulu. Soalan bertumpu ni ialah soalan aras rendah yang fokus kepada apa yang ada dalam kandungan petikan tersebut. Manakala soalan bercapah adalah soalan pada pelbagai aras, sama ada aras rendah ke aras tinggi. Tetapi soalan bercapah ni memerlukan pelajar untuk berfikir lebih luas. Okey, kita tengok dahulu kepada petikan yang ada dalam buku teks muka surat 37. Okey, tajuknya ialah Amalan Hijau dalam Kehidupan. Keluarga Ellis mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Okey, kita tengok pada peta I think dekat sini. Okey, yang pertama, Ibu Ellis menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur. Ibu Ellis menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur. Okey, tujuannya ialah untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, kita tengok yang kedua. Abang sepupu Ellis menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Okey, tujuannya dekat sini ialah untuk mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Okey, kita tengok yang ketiga. Pakcik Ellis menggunakan baja kompos di kebunnya. Okey, apa tujuan penggunaan, apa kelebihan penggunaan baja kompos di kebun ni? Kat sini ialah untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia. Okey, dekat sini ada 4 soalan, 2 soalan bertumpu dan 2 soalan bercapah. Okey, ini soalan bertumpu kita jawab dahulu. Okey, kita tengok yang pertama. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Ellis? Apakah yang diamalkan oleh keluarga Ellis? Okey, kita tengok yang pertama. Apa yang diamalkan oleh keluarga Ellis pada maklumat dekat atas tu? Okey, contoh jawapan dekat sini. Boleh letak keluarga Ellis mengamalkan beberapa amalan hijau. Keluarga Ellis mengamalkan beberapa amalan hijau. Okey, soalan yang kedua. Mengapakah Ibu Ellis menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Okey, kita boleh mula dari sini untuk menjawab. Ibu Ellis menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga kerana ataupun supaya dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey,
Untuk soalan yang ketiga, ini contoh soalan bercapah tadi. Setujukah kamu bahawa amalan keluarga Ilis dapat mewujudkan alam yang mesra? Setuju ke tidak? Kalau setuju, jawab ya. Kalau tak setuju, jawab tidak. Tetapi ada soalan dekat berhujungnya. Mengapa? Mengapa setuju? Mengapa tidak setuju? Jadi jawapan kita contohnya. Kalau cikgu letak ya. Okey. Ya, saya bersetuju bahawa amalan keluarga Ilis dapat mewujudkan alam yang mesra. Sebagai contoh, tindakan abang sepupu Ilis yang menaiki kenderaan awam ke tempat kerja akan mengurangkan asap kenderaan di udara. Oleh yang demikian, udara di sekeliling akan bebas daripada pencemaran asap. Sebaliknya, udara akan menjadi lebih bersih dan lebih nyaman. Okey, jawapan itu lebih panjang, lebih bersifat terbuka. Okey, yang seterusnya untuk soalan yang keempat, jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Apa amalan hijau yang dilakukan di rumah anda? Contohnya dekat sini, contoh jawapan. Antara amalan hijau yang saya amalkan termasuk menggunakan air tadahan hujan untuk menyiram pokok bunga, tidak mandi terlalu lama dan lain-lain. Okey, kita tengok apa yang kita buat untuk mengamalkan amalan hijau dalam kehidupan kita. Okey, kita dah tengok pada cara menjawab soalan bertumpu dan soalan bercapah. Kita tengok pada buku aktiviti muka surat 40. Buku aktiviti muka surat 40. Okey, sama-sama kita baca dahulu. Okey, 40 dan 41. Okey, soal 41 ialah latihannya. Teks dia ialah dalam buku aktiviti muka surat 40. Kita baca bersama beserta dengan kita tengok juga pada gambar-gambar yang disediakan di sini. Okey, baca, fahami dan jawab soalan. Bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Okey, baca sama-sama. Okey. Di tempat tinggal keluarga Seha terdapat sebuah kawasan lapang. Keluarga Seha bersama dengan jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Sayur-sayuran ini segar dan bebas daripada bahan kimia. Mereka hanya menggunakan baja organik. Sayur-sayuran itu akan dipetik dan diagihkan sesama mereka. Para penduduk tidak perlu lagi membeli sayuran. Mereka mendapat sayuran segar dan percuma. Okey, berdasarkan kepada petikan ini, kita kena jawab beberapa soalan yang disediakan di sini. Okey, yang ini menunjukkan ini ialah soalan bercapah, iaitu soalan kebat. Okey, maksudnya 4 soalan ni kita ambil terus daripada maklumat di sini. Yang ni yang perlu kita fikirkan lebih luas. Okey, kita tengok yang pertama terlebih dahulu. Okey, kawasan lapang itu terletak di mana? Kawasan lapang itu terletak di mana? Macam mana nak jawab bahagian petikan dekat bawah ni? Murid-murid boleh mula dari perkataan kawasan lapang itu terletak di. Okey, ulang balik sini. Kawasan lapang itu terletak di mana? Okey, kita tengok dekat dalam petikan dekat sini. Kawasan lapang itu terletak di tempat tinggal keluarga
sehat. Noktah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kawasan lapang itu terletak di tempat tinggal keluarga sehat. Okey, tulis di ruangan kosong di sini. Okey, untuk yang kedua. Keluarga sehat dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Keluarga sehat dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Kita kena tengok dekat sini. Bila mereka bercucuk tanam? Waktu petang. Jadi, kita tak boleh letak waktu petang terus kat sini. Dekat ruangan jawapan ni, kita kena ulang beberapa perkataan di bahagian soalannya. Jadi, kita kena buat macam ni. Keluarga sehat dan jiran mereka bercucuk tanam, tambah kat sini, pada waktu petang. Keluarga sehat dan jiran mereka bercucuk tanam pada waktu petang. Okey, tulis di sini. Tulis dengan kemas. Permulaan ayat mesti huruf besar dan berakhir dengan noktah. Okey, soalan yang ketiga. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Okey, jawapannya ada di sini. Apa sayur yang ditanam oleh mereka? Okey, kita boleh buat mereka. Kita boleh dekat sini. Mereka huruf besar. Okey, M tu dulu. M tu huruf besar. Mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Okey, letak dekat ruangan jawapan di nombor 3. Okey, soalan yang keempat. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Macam mana keadaan dia? Segar dan bebas daripada bahan kimia. Macam mana nak bina ayat untuk menjawab soalan ni? Okey, kita boleh ambil terus daripada petikan kat sini. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran ditanam? Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada bahan kimia. Jadi, yang ini dari perkataan sayur ni, dari perkataan sayur sehingga kepada perkataan kimia ni letak di ruangan jawapan nombor 4. Okey, kita tengok pula pada soalan bercapah di nombor 5. Mengapakah mereka mengagihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Mengapa mereka agihkan? Okey, kenapa mereka agihkan? Jawapan tidak terus ada dalam petikan. Kita kena fikirkan kenapa mereka kena agihkan sayur-sayuran tersebut. Kita kena mula dari mana? Mereka mengagih-agihkan sayuran-sayuran itu selepas dipetik kerana, okey, nanti cikgu tengok jawapan apa yang jawapan yang awak boleh buat. Okey, ini kena fikir. Mengapa mereka mengagihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Sebab apa? Sambungkan jawapan tersebut. Okey, soalan yang keenam. Bagaimanakah keluarga sehat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Okey, bagaimana mereka menghijaukan alam sekitar? Apa yang mereka buat? Okey, kita boleh mula dari sini. Keluarga sehat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan apa? Dengan cara apa? Okey, ini kena huruf besar, tulis dekat sini, okey. Kat ruangan jawapan tu. Keluarga sehat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan apa? Dengan cara apa? Boleh cari jawapan dekat sini. Dekat sini. Apa yang mereka dah buat? Okey, masukkan dalam jawapan nombor 6.
Okey, mudah kan? Okey, kita tengok pada jawapan. Okey, semak jawapan. Okey, untuk soalan 5 dan soalan 6, tak semestinya jawapan dia yang sama begini. Cikgu boleh terima jawapan yang menggunakan aras pemikiran tinggi tu. Okey? Cikgu boleh terima jawapan. Okey, yang ke-6 pun sama. Keluarga sehat dan biar mereka menghijaukan alam sekitar dengan memanfaatkan sepenuhnya kawasan lapang untuk menanam sayur-sayuran. Boleh letak jawapan ni ataupun awak ada jawapan lain, cikgu boleh terima. Asalkan menjurus kepada cara untuk menghijaukan alam sekitar. Okey, kita beralih kepada buku aktiviti muka surat 42. Buku aktiviti muka surat 42. Okey, kita baca dahulu petikan dengan arahan. Baca dan fahami jawapan soalan dan jawab soalan. Buang secara betul. Anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betulnya semenjak kecil. Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah di rumahnya. Tong kuning untuk mengisi sampah kering seperti kertas, tin minuman, botol kosong dan barangan plastik. Tong merah pula untuk mengisi sisa makanan. Sampah sarap di rumah Encik Zainal dibuang mengikut jadual pungutan sampah. Sampah di dalam tong kuning dipungut pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat. Sampah di dalam tong merah pula pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Okey, ada 4 soalan dekat sini. Okey, belajar macam mana nak nak letak jawapan pada ruangan jawapan di sini. Macam cikgu cakap tadi. Okey, tengok yang pertama dahulu. Okey, berdasarkan pada petikan. Okey, cari berdasarkan kepada petikan. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu siapa? Okey, boleh mula dari sini jawapan dia. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu ialah siapa? Tuliskan jawapan di situ. Okey, yang kedua, di manakah sampah dibuang? Okey, kita boleh mula dekat sini. Sampah dibuang. Sambung jawapan tu. Okey, S ni kena huruf besar. Okey. S ni kena huruf besar. Okey, untuk soalan yang ketiga. Mengapakah Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah? Okey, boleh mula dari sini. Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah kerana apa? Rasa-rasanya kenapa dia sediakan 2 tong sampah? Okey, nombor 4. Bagaimanakah sampah di rumah kamu dibuang? Ini jawapan berdasarkan kepada cara bagaimana kamu membuang sampah di rumah. Sampah di rumah saya. Tukar kamu ni kepada saya. Sampah di rumah saya dibuang dengan cara apa? Okey. Dah siap nanti awak boleh rujuk balik pada jawapan dekat sini ataupun cikgu boleh terima jawapan-jawapan lain yang sesuai. Okey. Pastikan tulisan kemas, cantik dan tanda baca betul. Okey, permulaan ayat mesti huruf besar dan berakhir dengan noktah. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Okey, itu saja. Assalamualaikum.